Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Okey, pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kimia tingkatan 4 dengan membincangkan subtopik 6.7 iaitu peneutralan. Jadi sebelum ini kita dah bincangkan tentang subtopik 6.6 iaitu berkaitan dengan penyediaan larutan piawai. Jadi cikgu harap kamu semua dapat mengingati apakah yang dimaksudkan dengan larutan piawai, kemudian bagaimanakah larutan piawai ini disediakan berdasarkan kepada aktiviti yang telah ditunjukkan, dan kenapa sangat penting untuk kita menyediakan larutan piawai di mana larutan ini adalah merupakan larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Jadi untuk menyediakan larutan piawai ini, kita memerlukan kaedah yang betul supaya larutan yang digunakan dalam tindak balas dapat diketahui dengan tepat pengiraannya. Jadi kalau tidak betul, tidak tepat larutan yang disediakan, maka pengiraan pun akan tidak tepat. Okey, jadi sekarang ni kita akan terus kepada peneutralan. Jadi kita nak lihat apa yang dimaksudkan dengan peneutralan dan bagaimana tindak balas peneutralan ini dilakukan. Okey, jadi kita lihat di sini apa yang dimaksudkan dengan peneutralan. Okey, yang pertama sekali peneutralan bermaksud suatu tindak balas kimia yang berlaku di antara asid dan juga alkali di mana hasilnya adalah merupakan garam dan air sahaja. Jadi kena ingat bahawa peneutralan ini adalah merupakan suatu tindak balas. Peneutralan adalah merupakan suatu tindak balas di antara asid dan alkali. Jadi kena ingat ni, peneutralan adalah tindak balas kimia. Dia adalah merupakan suatu tindak balas kimia antara apa? Antara asid dan alkali. Jadi apabila asid dan alkali bertindak balas, maka itulah tindak balas peneutralan. Di mana apabila asid dan alkali dalam tindak balas peneutralan ini berlaku, maka dia akan menghasilkan garam dan air sahaja. Garam dan air sahaja. So kena ingat, tindak balas peneutralan ni adalah merupakan suatu tindak balas di antara asid dan alkali di mana hasilnya adalah garam dan air sahaja. Jadi sekiranya ada bahan-bahan lain yang terbentuk, maka itu bukanlah tindak balas peneutralan, itu tindak balas lain. Jadi contoh yang kita boleh bagi adalah, okey, sebelum tu kenapa dipanggil peneutralan? Peneutralan maksudnya kita neutralkan nilai pH. Jadi kita sudah belajar bahawa nilai pH itu dia antara nilai pH antara 1 hingga 14. Kan? 1 hingga 6 adalah asid. Dan 8 hingga 14 adalah alkali. Okey. So nilai pH 7 adalah merupakan neutral. Jadi sekarang ni apabila suatu asid yang nilai pH-nya 6 dan ke bawah bertindak balas dengan suatu alkali yang dia punya nilai pH dia 8 hingga 14, maka apa yang berlaku adalah terbentuklah satu keseimbangan
di mana bahan yang terbentuk itu akan mempunyai nilai pH neutral, iaitu pH 7. Neutral. Jadi neutral di sini adalah disebabkan oleh kehadiran garam dan juga air. Yang mana nilai pH garam dan juga air ini adalah nilai pH-nya adalah 7. So sebab itulah apabila asid dan alkali bertindak balas, maka dia akan menghasilkan suatu bahan yang nilai pH-nya adalah 7. Maka oleh kerana pH 7 adalah neutral, maka tindak balas ini dipanggil sebagai peneutralan. So itulah yang dimaksudkan dengan peneutralan. Okey. Jadi sekarang ni garam yang dihasil dan air ni kita tahulah. Garam yang dihasilkan ini bukan garam setakat garam yang kita faham. Jadi selepas tajuk subtopik ini kita akan masuk tajuk garam. Jadi sebenarnya nanti kita akan lihat garam ni dia ada ciri dia dan dia adalah pelbagai nama lah. Bukan setakat garam yang digunakan dalam masakan. Garam masakan tu nama dia adalah natrium klorida. NaCl. Yang digunakan garam masakan tu adalah natrium klorida. Jadi sekarang ni garam ni dia ada banyak nama dengan berbeza bahan dia, tapi dikategorikan sebagai garam. Nanti kita akan lihat dalam subtopik garam dan bagaimana penyediaan garam. Jadi contoh asid yang kita biasa guna, contohnya asid hidroklorik. Tindak balaskan dengan contoh alkali natrium hidroksida. Asid hidroklorik bertindak balas dengan natrium hidroksida dan hasil dia adalah garam, iaitu natrium klorida, garam klorida dan juga air. Okey, so inilah bagaimana kita menuliskan persamaan kimia bagi mewakili tindak balas peneutralan di antara asid hidroklorik dan juga natrium hidroksida. Jadi kalau kita tengok di sini dari segi keseimbangan kimia dia, persamaan kimia dah seimbang. H2, H ada 2, Cl, Cl, Na, Na, O ada 1. So yang ini dah seimbang. Contoh lain, kalau kita ambil asid yang lain pula, contohnya asid sulfurik. Tindak balaskan dengan kita tindak balaskan dengan kalsium klorida. Contoh. Bukan kalsium klorida. Kita ambil kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida. So bila bertindak balas, kalsium hidroksida ni adalah merupakan alkali. Bila bertindak balas, apa yang berlaku adalah suatu garam yang nama dia adalah kalsium. Sebab sini kalsium dan dia akan bergabung dengan sulfat. Kalsium sulfat. Kalsium sulfat dan juga yang ini OH dengan H, so akan membentuk air. So garam di sini nama dia adalah kalsium sulfat. Okey, jadi ini contoh yang ada. Okey. Seterusnya contoh yang lain, asid nitrik, HNO3 bertindak balas dengan contoh alkali kalium hidroksida. Kalium hidroksida. So dia akan menghasilkan kalium, garam kalium nitrat. Kalium nitrat, K, dia akan bergabung dengan ini sebab kalium ni ion positif, nitrat ni ion negatif, so dia akan bergabung positif dengan negatif.
Ini memang cikgu dah terus tahulah, senang. Dan air, H2O. Okey, ni contoh beberapa tindak balas di antara asid dan juga alkali untuk menghasilkan garam dan juga air. So tindak balas antara asid dan alkali yang menghasilkan garam dan juga air, maka inilah tindak balas peneutralan. Okey, jadi sekarang ni dalam tindak balas peneutralan ni, sebenarnya apa yang berlaku, persamaan tindak balas yang sebenarnya mewakili tindak balas peneutralan ini sebenarnya hanya adalah melibatkan pembentukan air sahaja. Yang lain-lain hanyalah sebagai ion-ion pemerhati. Kalau kita lihat contoh di sini, kita ambil yang nombor 3 ni, contoh nombor 3 ni. Okey, sekarang ni HNO3, HNO3 ni kalau dipecahkan, kalau kita pecahkan dia akan jadi, bila ni asid nitrik. Kita dah belajar tentang asid. Bila asid ni maksudnya dia akan mengion, menghasilkan ion hidrogen dan ion negatif dia. NO3 negatif. Ni ion nitrat. So dia akan mengion menjadi ion hidrogen dan ion nitrat. Begitu juga dengan KOH ni. KOH ni sebenarnya dia adalah alkali dalam bentuk aqueous. So dia memang mengion dalam bentuk ion kalium, dan OH ini pula dalam bentuk ion hidroksida. Sebab asid, kita panggil sesuatu bahan tu asid setelah dia boleh larut dalam air. Kalau HNO3 ni dia tak larut dalam air, kita tak panggil dia asid. Jadi itu dah belajar peranan air dalam menentukan sifat keasidan dan kealkalian, memerlukan air. Begitu juga alkali. So bila dua-dua ni asid dan alkali memang di dalam air, larutan aqueous, so dia akan membentuk ion-ion ini. Dia akan mengion kepada ion-ion ini. So apa yang berlaku adalah bila asid dan alkali bertindak balas, so dia akan terbentuk KNO3. KNO3. So KNO3 ni, kalium nitrat ni pun sama. Dia adalah sebatan ion. Jadi dia memang akan berada dalam keadaan ion. Ion kalium dan ion nitrat. Jadi keadaan kalium nitrat ni, dia adalah sebatan ion di dalam air, dan membentuk ion. Manakala air adalah air, iaitu molekul-molekul air. Air adalah molekul-molekul air. Okey. So itu keadaan dia. Air adalah dalam keadaan molekul. Air sebenarnya adalah molekul-molekul air. So kalau kita lihat daripada semua ni, maka sebenarnya kalau sebelah kiri dan sebelah kanan persamaan, keadaan ion itu sama sahaja, tidak berubah. Bermaksud dia sebenarnya tidaklah merupakan ion yang aktif dalam bertindak balas. Jadi kalau kita lihat di sini, sebelah kiri ni, kita ada ion hidrogen, kita ada ion nitrat, kita ada ion kalium, ada ion hidroksida. Sebelah kanan ni ada ion kalium juga, ion nitrat, dan ada molekul air. Ini molekul, Okey, molekul air. So, kalau sebelah kiri dan sebelah kanan persamaan masih lagi mengekalkan bentuk ion, maka sebenarnya kita panggil ion-ion ini hanyalah sebagai ion pemerhati. Ion pemerhati. Maksudnya dia bukanlah bahan utama yang terlibat dalam tindak balas. Walaupun kita nampak di sini KNO3 nampak berbeza dengan sebelum bertindak balas, tapi keadaan asalnya sebenarnya dia berada dalam keadaan ion, cuma bertukar pasangan sahaja.
Kan, dia masih lagi dalam keadaan yang sama, cuma bertukar pasangan. Ya. Jadi kita boleh lihat, jika ini berlaku, sebelah kiri persamaan, sebelah kanan persamaan ataupun sebelum tindak balas dan selepas tindak balas, dia dalam semua zarah-zarah ini dalam keadaan yang sama sebelum dan selepas tindak balas, maka kita panggil itu adalah ion-ion pemerhati. Pemerhatian boleh. Ya, ion-ion pemerhati. Ya. Jadi ion-ion pemerhati ini sebenarnya tidak terlibat dalam tindak balas utama. Jadi oleh kerana itu, yang terlibat dengan tindak balas utama mestilah sesuatu zarah. Sebelum tindak balas dan selepas tindak balas, dia adalah berbeza. So dalam kes ini, apa yang berbeza? Dan apa yang sama? Yang sama itu adalah ion pemerhati. Jadi kita boleh, cara dia adalah, kita boleh potongkan yang sama di sebelah kiri dan sebelah kanan. Contohnya, sebelah kiri dan kanan yang sama adalah nitrat. Nitrat. Kiri dan kanan masih lagi keadaan sama. Kemudian ion kalium, sebelah kiri dan kanan sama. Jadi yang tinggal ion hidrogen sebelah kiri, sebelah kanan tak ada ion hidrogen. Ion hidroksida pula pun sama juga, selepas tindak balas tidak ada ion hidroksida dalam bentuk ion hidroksida lah. Jadi yang membentuk ion pemerhati ini kita potongkan dia daripada persamaan. So yang tinggal adalah ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Ya, dan yang sebelah kanan ini hasilnya adalah air. Ya. Jadi berdasarkan kepada cara ini, kita boleh nyatakan bahawa dalam tindak balas peneutralan, bahan utama yang mengalami perubahan ataupun bahan aktif yang berlaku dalam tindak balas ini hanyalah melibatkan tindak balas antara ion hidrogen dan juga ion hidroksida untuk membentuk air. Jadi dalam tindak balas peneutralan, pembentukan air menjadi perkara paling penting untuk diambil kira. Kerana inilah perubahan yang berlaku. Kalau ion-ion lain, dia tidak mengalami perubahan sebelum tindak balas dan selepas tindak balas, dia masih lagi kekal dalam keadaan yang sama, cuma bertukar pasangan ikatan sahaja. Ya, dia sendiri, zarah itu sendiri tidak mengalami pertukaran, perubahan. Tapi dalam kes ini, ion hidrogen dan ion hidroksida, dia akan bergabung membentuk molekul air. So ada perubahan. Ya, jadi bila perubahan ini, maka dalam tindak balas itu, dalam tindak balas peneutralan ini, yang benar-benar bertindak balas adalah melalui tindak balas antara ion hidrogen dan juga ion hidroksida. So, ini yang penting untuk kita ketahui dalam setiap tindak balas. Ada tindak balas yang hanya bertindak sebagai pemerhati saja. Dia tidak mengalami perubahan. Tapi ada tindak balas yang sebenarnya dialah yang menentukan tindak balas kimia tersebut. Ya, so contoh yang diberikan di sini ya. Jadi itu yang kamu perlu tahu berkenaan dengan tindak balas peneutralan. Ya. Jadi sebab itu dalam buku teks disebut dalam peneutralan, ini dalam buku teks dalam peneutralan tindak balas sebenar yang berlaku hanya melibatkan gabungan ion hidrogen daripada asid dan ion hidroksida daripada alkali untuk menghasilkan molekul air. Oleh itu, persamaan ion bagi tindak balas adalah seperti berikut. So, persamaan yang ditunjukkan ini dipanggil sebagai persamaan ion. Ya, sebab ia melibatkan ion-ion yang bertindak balas yang sebenarnya bertindak balas. So kita panggil dia persamaan ion. Ya. Jadi kalau persamaan kimia di atas ni, ya, persamaan kimia yang secara umum melibatkan formula kimia. Persamaan ion pula adalah lebih spesifik di mana
persamaan itu menunjukkan tindak balas, ya, persamaan ion ni adalah persamaan kimia yang lebih spesifik yang menunjukkan tindak balas ion di dalam sesuatu tindak balas kimia. Jadi nanti memang soalan akan ada tuliskan persamaan kimia ataupun tuliskan persamaan ion. Biasa dua ni je lah. Nanti dalam elektrokimia kita akan ada persamaan setengah. Persamaan setengah ni persamaan ion. Jadi kena tahu. Okey, jadi diterangkan di sini, yang cikgu dah terangkan tadi, bagaimana untuk kita mengetahui tindak balas sebenar dalam sesuatu tindak balas kimia tu yang manakah yang terlibat. So dengan cara kita pecahkan keadaan sebenar bagi setiap bahan yang bertindak balas, apa zarah dia sebenarnya dalam tindak balas tersebut, dan kita lihat manakah zarah yang sebenarnya merupakan bahan yang utama yang terlibat di dalam sesuatu tindak balas. Okey, seterusnya, ni ada latihan, nanti kamu tengoklah, sama juga konsep dia. Contoh-contoh tindak balas kimia yang lain, peneutralan, kamu boleh tuliskan dia punya persamaan kimia dan juga persamaan ion. Okey, seterusnya, untuk dia punya aplikasi peneutralan ni dalam kehidupan, dalam buku teks kamu, okey, kamu boleh baca sendiri kegunaan peneutralan. Sebab memang penting, peneutralan ni sebenarnya dalam kehidupan harian kita, contoh yang biasa kita guna, kita gosok gigi. Kita gosok gigi, kenapa kita gunakan ubat gigi? Kerana dalam mulut kita setelah kita makan, asid akan dihasilkan oleh bakteria. Asid akan dihasilkan oleh bakteria. Jadi asid yang dihasilkan dalam mulut kita oleh bakteria ini perlu dinetralkan. Jika tidak, asid ini akan merosakkan gigi dan gusi. Maka dengan menggunakan ubat gigi, di mana ubat gigi ini adalah bersifat alkali, maka alkali ini akan boleh meneutralkan asid yang ada di dalam mulut kita. Jadi itulah antara kegunaan tindak balas peneutralan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tak gosok gigi dengan ubat gigi tu, jadi asid akan sentiasa ada dalam mulut kita, dan itulah yang menyebabkan bau busuk mulut. Jadi kalau kita nak hilangkan asid, kita ambil ubat gigi, gosok gigi dengan ubat gigi, dan dia akan meneutralkan asid yang ada dalam mulut kita. Jadi itu akan mengurangkan kandungan asid di dalam mulut. Okey. Siapa yang tak ada? Ada Mukris tak ada. Ahmad Frida, Ahmad Alia. Baru 34 orang lagi. Harif ya, Harif. Nur Ainu Azira, Nur Fasha, Putri Nur Fasha, Azira, Nur Aisyah. Nurin, dua-dua Nurin tak ada lagi. Nur Fatah pun tak ada. Masuk lagi tak ada. Okay. Okey, so seterusnya kita lihat kepada bagaimanakah kaedah tindak balas peneutralan ini dijalankan. Kita nak lihat bagaimanakah tindak balas peneutralan ini dijalankan. Jadi dalam tindak balas peneutralan ni, kaedah untuk melakukannya perlu diketahui. Okey, kaedah untuk melaksanakan tindak balas peneutralan ini dipanggil sebagai kaedah pentitratan. Tolong ingat, kaedah untuk melakukan tindak balas peneutralan dipanggil sebagai pentitratan. Nama dia kena ingat.
kaedah pentitratan. Ia merupakan suatu kaedah analisis kuantitatif untuk menentukan isi padu asid yang diperlukan secara tepat bagi meneutralkan isi padu tertentu suatu alkali atau sebaliknya. Jadi maksudnya kaedah pentitratan ini dia adalah satu kaedah analisis kuantitatif. Tujuan dia apa? Sebab kita nak dalam kaedah ini kita nak tentukan isi padu asid yang diperlukan secara tepat, yang boleh digunakan untuk meneutralkan isi padu tertentu suatu alkali. Okey, kita nak tentukan isi padu dia. Jadi kaedah ini digunakan. Sebab bila bertindak balas antara asid dan alkali, antara asid dengan alkali, bila kita nak tindak balaskan asid dan alkali ni, kita perlu tahu asid ini berapa kepekatan dia, berapa kepekatan dia, dan berapa isi padu yang diperlukan. Sama juga alkali ni pun kita kena tahu berapakah kepekatan dia dan berapakah isi padu yang sesuai, supaya bila asid dan alkali ni bertindak balas, dia akan dapat garam dan air. Garam ini mestilah keseluruhan dia berada dalam keadaan neutral. Maksudnya tidak ada lagi sisa-sisa asid, tidak ada lagi sisa-sisa alkali. Maksudnya kalau katalah 100% asid, 100% alkali digunakan, maka semua 100% asid, 100% alkali ditukarkan kepada garam dan juga air. Jadi untuk memastikan tindak balas ini lengkap, tindak balas lengkap, tindak balas ini berlaku dengan lengkap, maka nilai kepekatan dan isi padu bagi kedua-dua asid dan alkali ini mestilah tepat. Tepat untuk menjadi neutral. Sebab kalau tidak tepat, apa yang berlaku adalah garam memang terhasil, air pun terhasil. Tapi mungkin ada saki-baki asid, mungkin 20% ke, alkali masih ada 10% ke. Maksudnya dalam hasil tu masih lagi ada asid sikit, alkali pun sikit. Jadi ini menyebabkan larutan yang terhasil itu tidak 100% neutral. Sedangkan kita nak 100% neutral. Jadi untuk memastikan 100% neutral, tidak ada asid, tidak ada alkali, maka kita mesti pastikan berapakah nilai kepekatan dan isi padu yang sesuai supaya asid dan alkali ni dia 100% atau lengkap bertindak balas untuk menghasilkan garam dan air dalam keadaan neutral. Jadi oleh sebab itulah kaedah pentitratan ini digunakan untuk memastikan supaya isi padu asid dan alkali itu dapat ditentukan sebelum proses atau tindak balas peneutralan itu dapat dilakukan. Jadi kena ingat, kaedah pentitratan ni kita akan gunakan sebab kita nak tentukan isi padu asid, isi padu alkali yang sesuai berdasarkan kepada kepekatan dia supaya peneutralan dapat berlaku dengan tepat. Okey, Jadi maksudnya kita nak buat proses peneutralan, jadi kita kena tahulah isi padu dan kepekatan dia berapa. Jadi cara nak menentukan isi padu, kita gunakan kaedah pentitratan dahulu. Supaya tindak balas itu dapat dilakukan dengan lengkap dan sempurna. Okey, so kita nak tengoklah kaedah pentitratan ini. Dalam pentitratan acid base, larutan yang diketahui kepekatannya ditambahkan secara perlahan-lahan dari biuret
ke dalam kelalangkon suatu isi padu larutan yang tidak diketahui kepekatannya. Jadi maksudnya apa di sini? Kita ada suatu contoh ni contoh je. Nak bagi faham. Okey, kita ada suatu katalah dalam ni ada alkali. Dalam ni ada alkali. Ni alkali. Okey, alkali ni kita contoh alkali ni kita tahu dia punya kepekatan, kita tahu. Kemudian isi padu kita pun dah tahulah, isi padu alkali. Jadi sekarang ni kita nak ambil asid pula. Jadi asid ni nilai kepekatannya kemungkinan kita tahu atau tak tahu. Okey, ni bergantung kepada tujuan lah. Okey, sekarang kita nak tahu berapakah kepekatan dan juga isi padu asid yang sesuai supaya dapat meneutralkan alkali yang ada di dalam bikar ini. Itu maksud dia. Jadi katalah alkali ni 500 ml contoh dan kepekatan dia 1.0 mol per dm padu. Contoh Jadi sekarang ni kita nak ambil asid, katalah asid hidroklorik. Jadi kita nak tahu berapakah isi padu dan berapakah kepekatan HCl yang sesuai, yang boleh meneutralkan alkali dengan isi padu dan kepekatan ini. Macam tu. Jadi kaedah pentitratan inilah yang perlu digunakan supaya kita berdasarkan kaedah ini, kita boleh mengetahui berapakah isi padu dan juga kepekatan yang sepatutnya kita guna untuk meneutralkan alkali. Jadi sekarang ni kita akan tunjukkan bagaimana kaedah pentitratan ini dilakukan. Okey. Jadi ini panjang. Cikgu tak boleh terang satu persatu sebenarnya. Lagipun sebab tak nampak. Kalau di makmal senang boleh tunjuk. Okey. Tujuan dia menentukan kepekatan larutan kalium hidroksida melalui pentitratan asid base. Tujuan ni, yang ni tujuan dia nak tentukan kepekatan alkali. Okey. Bahan yang digunakan asid nitrik, larutan kalium hidroksida. Asid nitrik ni dia dah bagi dia punya kepekatan dia. Kalium hidroksida ini yang kita nak cari. Gunakan penunjuk phenolphthalein dan air suling. Kemudian radas dia biuret, pipet, kelalangkon, jubin, kaki retok dan pengapit. Okey, kalau kita lihat secara mudah dia, okey yang ini. Dia punya setup apparatus dia macam ni. Rajah 6.32 ni. Okey, kita akan susun dia macam ni. Di mana kaki retok ni dia akan memegang biuret. Dalam biuret ni ada asid. Dalam biuret ni ada asid. Biuret ni boleh mengisi 50 ml asid. Jadi kita akan isi penuh. Okey, asid nitrik ni kita tahu dia punya kepekatan. Okey, jadi dalam biuret ni asid. Kemudian dalam kelalangkon ni akan diletakkan alkali. Akan diletakkan alkali dan alkali itu akan dititiskan dengan beberapa titis phenolphthalein. So apakah fungsi phenolphthalein kat sini? Tujuan dia adalah untuk sebagai penunjuk kepada kita bahawa nilai pH itu sudah bertukar kepada neutral. Sebab dengan menggunakan penunjuk pH ini, contohnya phenolphthalein, so dia akan memberitahu kepada kita berdasarkan kepada warna. Jadi ada beberapa penunjuk pH yang boleh kita gunakan, tapi yang biasa digunakan adalah phenolphthalein. Ini ejaan dia, phenolphthalein. So kena ingatlah, dalam keadaan berasid dia warna lain, dalam keadaan neutral dia warna lain, dalam keadaan alkali dia ada warna tertentu. Jadi berdasarkan warna tu kita boleh tahu
bahawa tindak balas penetralan sudah pun berlaku. Jadi kalau tengok dekat sini prosedur dia, cikgu minta kamu baca aktiviti ni. Okey, so dalam eksperimen ini, panjang kat sini, apa yang kamu kena buat, nanti kamu kena baca di situ. Dan yang penting dalam eksperimen ini adalah kita nak dapatkan bacaan akhir Burette, dan juga bacaan awal, bacaan akhir Burette, maksudnya berapa banyak isi padu yang telah digunakan. Dan daripada situ kita akan buat pengiraan berdasarkan kepada bacaan akhir Burette. Bila kita titiskan, yang ni, yang ini asid daripada Burette ni dititiskan ke dalam alkali, maka tindak balas asid dan alkali, tindak balas penetralan berlaku. Kita titiskan perlahan-lahan sehinggalah warna titis phenolphthalein ni, sebabnya phenolphthalein ni dia dalam keadaan larutan beralkali, dia akan mempunyai warna merah jambu, macam ditunjukkan di sini. Dalam keadaan beralkali, phenolphthalein berwarna merah jambu. Jadi apabila mencapai neutral, warna merah jambu ini akan bertukar menjadi tidak berwarna. So bila takat akhir, titik ataupun titisan terakhir asid nitrik yang menyebabkan merah jambu tukar jadi pada tidak berwarna, maka itulah takat akhir. Dan itulah isi padu yang tepat untuk meneutralkan alkali. Jadi dalam eksperimen ini perlu dilakukan secara berhati-hati dan fokus supaya kita tidak terlebih melepaskan titisan asid daripada Burette ini. Jadi mungkin kamu tak nampak, nanti kita tengok sedikit video berkaitan dengan ini yang ada dalam YouTube. Jadi bila kita dapat maklumat bacaan akhir, maka kita boleh menentukan isi padu asid yang diperlukan dalam tindak balas peneutralan ini. Jadi takat akhir proses peneutralan dapat ditentukan apabila warna penunjuk asid base berubah. Semasa takat akhir tercapai, semua ion hidrogen akan meneutralkan semua ion hidroksida dengan lengkap untuk menghasilkan molekul air. Jadi beberapa penunjuk boleh digunakan, phenolphthalein, methyl ginger. So kamu kena hafal ini. Kalau gunakan phenolphthalein dalam keadaan berasid, dia tidak berwarna. Neutral, dia tidak berwarna, tapi dalam alkali dia merah jambu. Kalau guna methyl ginger, dalam keadaan asid dia warna merah, dalam keadaan neutral dia warna ginger, dalam keadaan alkali dia warna kuning. So kita boleh gunakan penunjuk-penunjuk ini untuk menentukan sesuatu bahan itu asid, neutral ataupun alkali. Okey, jadi itu adalah aktiviti ataupun eksperimen pentitratan. Eksperimen pentitratan, dan selepas itu dia akan melibatkan ada pengiraan dan formula kalau melibatkan tindak balas peneutralan ini. Jadi ada formula yang perlu digunakan dalam tindak balas peneutralan. So secara umumnya formula yang melibatkan peneutralan kita akan gunakan yang ini. Formula dalam tindak balas peneutralan, kita akan gunakan formula ini, iaitu M A V A. Siapa ingat MV ni, bahagikan dengan M B V B. So MV ni apa dia? MV ni adalah bilangan mol. Jadi kenapa ada A ada B ni? A ni maksudnya mewakili bilangan mol asid. B ni mewakili bilangan mol alkali. Jadi formula dia adalah
MeVa bahagikan dengan MeVb sama dengan suatu A dan B. So apa A dan B di sini? A per B. A per B ni adalah merupakan nilai mol asid dan nilai mol alkali yang ada di dalam persamaan kimia. So ni persamaan kimia. So kalau sesuatu persamaan kimia, kita tahu depan dia ada berapa mol asid, berapa mol alkali. So nilai itulah yang akan diambil, diletakkan di sini. So daripada sinilah kita boleh cari kepekatan asid ataupun isi padu asid, kepekatan alkali ataupun isi padu alkali. Okey, so inilah formula dia. Jadi soalan boleh tanya macam-macam daripada sini. Kalau melibatkan peneutralan, maka kita gunakanlah formula ini untuk mencari apa sahaja soalan yang ditanya. Kalau melibatkan peneutralan. Okey, jadi ada contoh-contoh pengiraan di sini. Tapi cikgu nak tunjukkan proses tindak balas. Okey, tindak balas peneutralan. Yang boleh kita belajar daripada sini. Kita nak tunjukkan tindak balas ini berlaku macam mana. Berlaku apabila asid bertindak balas dengan alkali. Okey, tetapi tahu bahawa kita tidak boleh campurkan sebarang isi padu asid terus campur dengan barang isi padu alkali terus dia jadi neutral, tak. Okey, sebab kalau dia terlebih atau kurang dia masih lagi dalam larutan alkali ataupun larutan asid. Jadi peneutralan tu dia hanya berlaku pada satu titik sahaja. Okay. Jadi hari ini saya nak tunjukkan, kiranya kita dah tahu isi padu alkali ni, kita dah letak siap-siap berapa isi padu asid yang diperlukan untuk neutralkan alkali ni. Okay. So radas yang kita gunakan ialah bed, kaki retort, corong turas, jubin putih, dalam tun, bita, air suling. Okay, kita gunakan alkali jenis larutan natrium hydroxide dan asid hidroklorik. Okay, untuk menunjukkan perubahan warna, saya akan buat eksperimen ni 2 kali. Yang pertama, saya akan gunakan penunjuk warna kuning seperti dalam teks. Yang kedua, saya tunjukkan menggunakan penunjuk spacer. Okey, pertama sekali kita isikan burette dengan asid. Kenapa? Burette ni dia sesuai diisi asid, bukannya alkali. Kan? Okay, sebab alkali ni dia asalnya blue. Okay, larutkan dalam air suling dia jadi alkali. Jadi kalau kita tak basuh dengan bersih, kita kuasa yang burette tu dia akan tersumbat. Okay, so kita masukkan asid dalam burette. So asid ni kita nak letak apa? Okay, ini penuh 50 cm tadi. So kita nak sedang kita isi semua. Okey, kena ingat dalam burette yang dipegang oleh kaki retort tu diisi dengan asid. So bila kita nak isi asid ke dalam burette tu, kita gunakan corong turas. Supaya dia tak tumpah lah. Okay, so kena ingat dalam burette tu isi dengan asid, di mana nilai kepekatannya kita sudah tahu. Nilai kepekatannya kita tahulah.
Biasanya nilai kepekatan tu kita tahu sebab kita akan gunakan larutan yang piawai lah. So kita isikan penuh Okey, saya dah isikan biuret ni dengan penuh. Okey, perhatikan berapa bacaan awalnya. 50 ml. So bacaan 0 awal ke sentimeter sini padu. 0 Okey, ml untuk alkali, kita dah tahu berapa isi padu yang kita nak gunakan. Okey, iaitu kita perlukan 25 cm padu. Larutan natrium hidroksida. So kita dah sukat dan kita tuangkan ke dalam kelalangkun. Okey. Okey, setitik pun kita kira ya. Kelalangkun diisikan dengan alkali. Kelalangkun kita isikan kemudian dengan kita titiskan. alkali. Okey. Isi padu Kalau alkali dalam yang kelalangkun ni telah kita disikat. letak lebih sikit lah. Jadi dalam kes ini Saya nak merah kepekatan jambu. alkali kita tak tahu. Jadi kita gunakan kaedah pentitratan untuk menentukan kepekatan. Kemudian diletakkan phenolphthalein So tengok bila phenolphthalein diletakkan dalam alkali dia jadi warna Okey, jambu. sambil menggoncangkan. Okey, seterusnya kita tindak balaskan asid tu dengan alkali di dalam kelalangkun. Kita buat seperti yang ditunjukkan di sini. Titiskan sedikit demi sedikit. Kita kacau, goncangkan dia supaya dia bergaul dengan sekata bahan-bahan asid dan alkali itu sehinggalah dia bertukar warna. Jadi saat pertama dia tukar warna tu yang kita kena hati-hati. Sebabnya kalau terlebih dia akan sudah mengalami kesilapan dari segi pengiraan nanti. Sudah terlebih. So kita akan tengok alkali itu akan bertukar warna ke colorless atau tidak berwarna. Okey. Jadi sekarang ni warna merah jambu telah bertukar menjadi tidak berwarna. So bermaksud tindak balas neutral telah pun berlaku. Setelah larutan menjadi tidak berwarna, okey, kita Jadi bila dah itu dipanggil takat akhir, so kita berhenti dan ambil bacaan akhir biuret. So daripada sini kita dapat bacaan isi padu asid yang digunakan adalah 25 cm padu. Larutan natrium hidroksida ialah 25. Jadi kita maksudnya dalam tindak balas ni 25 cm padu asid diperlukan. Okey, saya menggunakan larutan penunjuk semester. Okey, berapa bacaan awalnya? So kita perhatikan di sini, isi padunya ialah 20 cm padu. Okey, untuk eksperimen kedua ni, saya dah sukat siap-siap 25 Okey, ini dia guna bahan lain pula. Okey, dan tuangkannya. Ini diguna bahan lain. Jadi maksudnya kamu boleh nampak daripada eksperimen ini bagaimana kaedah pentitratan untuk tindak balas peneutralan. Ini diguna penunjuk lain. Ini dia guna penunjuk semesta. Kalau penunjuk semesta, dalam alkali dia warna ungu. Dia warna ungu. So ini diguna penunjuk pH yang lain. Contoh, jadi kita boleh tengoklah. Kita titiskan sedikit demi sedikit. Okey, saya lajukan sedikit. Okey, kita tunggu sehingga dia menjadi neutral. Okey, warna hijau. Terus kita stop.
Okey, kita tengok perubahan warna pada penunjuk semesta ini. Daripada ungu, okey. So dia akan bertukar apa? Bila neutral. Okey, Okay, tengok perubahan warna. Okey, perhatikan bacaan. Okey, dalam keadaan neutral, warna purple tadi telah bertukar menjadi warna Bacaan hijau. akhir duet So itu bermaksud bahawa setelah larutan neutral telah tadi diperolehi dan isi padu yang digunakan warna adalah hijau. sebanyak Okey, dia telah menjadi neutral. daripada sini Okey, kita berapa tahu tu? berapa isi padu yang Kita digunakan dapati berdasarkan bacaan akhir. duet ialah 45 cm padu. Okey, so itulah maksudnya dalam Okey, eksperimen apa jadi ini kalau kita teruskan kita nak mencari titisan berapa duet ni? banyak isi padu Okay, walaupun asid lebih yang setitik. digunakan untuk meneutralkan alkali tersebut. Ya. Okey, itu tujuan eksperimen menggunakan kaedah pentitratan. So bila kita gunakan kaedah ini, maka kita akan dapat isi padu yang digunakan. Ya. Okey, masih lagi 70. Nurin Alia baru masuk. Okay. 30. Okay. Ada yang keluar. Yang lain masuk. Oh, Hafid pula keluar. Tadi Harid ada. Ini main cik small ni. Okey. Okey, so tadi itulah dia punya penerangan berkaitan eksperimen bagi tindak balas peneutralan menggunakan kaedah pentitratan. Okey, seterusnya, cikgu minta kamu baca contoh 14 untuk bagaimana kita menggunakan formula ni untuk menyelesaikan masalah pengiraan berkaitan dengan peneutralan. So kamu kena ingat, kalau melibatkan peneutralan, formula yang digunakan adalah yang ini, MaVa bahagi MbVd, iaitu bilangan mol asid bahagikan dengan bilangan mol alkali sama dengan mol asid bahagi mol alkali di dalam persamaan kimia. So yang ini adalah dari persamaan kimia. Persamaan kimia tindak balas asid dan alkali. So ini formula dia. Kalau melibatkan peneutralan. Jadi kamu baca contoh 14 ni. Tengok dia punya penyelesaian. Sebab gunakan formula, gantikan saja. Contoh 14, contoh 15. So soalan tu boleh diubah-ubah. Nak cari kepekatan ke, cari isi padu ke. Tapi yang penting, kamu tahu cara menggunakannya. Iaitu menggunakan formula yang diberikan untuk peneutralan. So cikgu minta kamu buat soalan aktiviti 6.14 ni. Soalan 1, 2, 3 dan 4. Dan seterusnya kamu lengkapkan uji kendiri 6.7. Muka surat 174. So ini semua adalah pengiraan untuk menyelesaikan masalah numerical yang melibatkan tindak balas peneutralan. So tolong buat Kalau kamu tak buat, kamu tak faham, maka memang akan menjadi masalah besar untuk kamu. Ini semua penting untuk kamu. Okey so nanti bila dah masuk sekolah, kita pun dah masuk fasa 3.
bermula esok. Jadi Form 5 akan mula bersekolah pada minggu hadapan. Jadi bila masuk fasa 4, okey. Tingkatan 4 dan 3 akan masuk. Ya, jadi pastikan kamu menguasai semua yang telah kita pelajari. Okey, sebelum kita habiskan kelas, masih video. Okey, video untuk eksperimen menentukan nilai pH tak sampai separuh daripada kelas separuh lebih lagi tidak menghantar Jadi terpulang pada kamu, kalau kamu tak hantar memang rekod kamu buruklah pada cikgu Jadi kamu pun tahu sendirilah cikgu malas nak marah-marah dan sebagainya. Kamu pun dah besar, kalau kamu anggap diri kamu dah dewasa, kalau itu arahan pelajaran yang telah dikendaki, sepatutnya kamu kena buatlah. Jadi tolong yang masih tak hantar, untuk hantar, yang dah hantar, cikgu ucapkan tahniah dan terima kasih di atas kerjasama kamu. Bagus, itu yang sepatutnya kamu buat. Semoga berjaya dalam hidup kamu. Okey, so itu saja untuk hari ini. Tolong buat semua latihan yang cikgu minta untuk kebaikan kamu. Minggu hadapan kita akan masuk tajuk garam 6.8. Okey tajuk garam dan juga pengiraan dan penyediaan garam Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum cikgu. Jumpa lagi. Waalaikumsalam.